nikmat je dah dia dapat. Jadi kita boleh buat ibadah. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير كفاعله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, yang dihormati lagi dikasihi Tuan Imam Ustaz Salahuddin, barakallahu fikum, dan AJK Surau Jannatul Firdaus, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, pertama dan selamanya kita syukur banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita tak pernah berdoa dan meminta dan berharap kepada Allah untuk dilahirkan sebagai manusia, sementara kita tak pernah minta untuk dilahirkan sebagai umat yang paling mulia, umat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW telah bersabda kepada para sahabat, kepada kita semua, antum tufuna sab'ina ummatan, kedatangan kamu ke dunia ini melengkapkan umat yang ke-70. Berarti sebelum kita lahir ke dunia ini sudah ada 69 umat yang diutuskan oleh Allah ke muka bumi ini. Namun demikian, satu perkara yang sangat mengagumkan kita tentang ihsan Allah kepada kita, walaupun umat-umat dulu diberikan oleh Allah dengan kelebihan yang berbeza-beza, setiap umat ada kelebihan masing-masing. Kaum Ad diberikan kekuatan yang sangat luar biasa oleh Allah. Kaum Samud diberikan kepakaran teknologi, boleh buat rumah bandar di dalam gunung ganang, Masya Allah. Kaum Sabah teknologi pertanian, agriculture yang sangat hebat, sampai kampung mereka jadi seperti syurga, jannatan an yamin wa shimal. Bani Israel diberikan oleh Allah ilmu yang begitu banyak sampai dia mendapat gelaran julukan Ahlul Kitab. Umat Nabi Isa AS, umat yang paling pakar dalam bidang kedokteran, ilmu perubatan. Tetapi Allah Ta'ala tak pilih semua umat ini sebagai umat yang terbaik. Umat yang terbaik adalah umat yang mana mereka ini diberikan oleh Allah dua tanggungjawab. Yang pertama, tanggungjawab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Taala berikan kerja para anbiya alaihi wassalatu wassalam, iaitu dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat umat akhir zaman ini, walaupun kita diberikan dua kerja, iaitu ibadah dan dakwah, tetapi kalau kita tengok dari segi tarikh tasyri', macam mana sejarah Allah Ta'ala syariatkan agama ni kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini terlebih dahulu didedahkan dengan kerja dakwah sebelum kerja ibadah.
Dimulakan Islam ni dengan dakwah. 13 tahun lamanya di kota Mekah Nabi berdakwah sebelum turunnya perintah sembahyang yang turun pada tahun yang ke-10. Perintah puasa turun pada tahun 2 Hijrah. Zakat pun begitu, mungkin tahun yang belakangan. Dan paling akhir sekali perintah haji, Masya Allah, yang merupakan rukun Islam yang kelima, Masya Allah. Untuk rukun Islam yang pertama, mengucap kalimah syahadah, beriman pada Allah, yakin pada Allah, Nabi SAW telah bawa para sahabat untuk usaha atas kalimah ini selama 13 tahun lamanya. Rukun Islam yang pertama. Sebab ulama kata sejauh mana mantapnya rukun Islam yang pertama, maka sejauh itulah akan mantapnya solat kita, puasa kita, zakat kita dan haji kita. Seandainya keyakinan umat ini pada Allah lemah, maka lemahlah seluruh ibadah mereka. Sebab itu ulama mengatakan dakwah ilallah, kerja dakwah mengajak manusia kepada Allah dipanggil ummul a'mal, ibu bagi segala ibadah. Ummul faraid, ibu bagi segala ibadah, ibu bagi segala amalan fardu. Sebagaimana hari ini kalau kita nak tangkap anak-anak ayam, cara paling mudah bila kita tangkap ibu, automatik anak-anak ayam akan mengikut sekali. Sebab itulah kita lihat para anbiya alaihi wassalatu wassalam, Allah bagi kepada mereka kemantapan dalam ibadat, khusyuk dalam solat, dapat berdiri lama dalam sembahyang sampai tak sedarkan diri kadang-kadang mereka solat, begitu khusyuk. Hasil daripada mereka ini di siang hari berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam Al-Quranul Karim, walaupun kita tengok banyak di sana ibadah-ibadah yang penting, sembahyang, puasa, zakat dan haji, tetapi kerja dakwah ini, amalan dakwah ini salah satu daripada amalan yang Allah ceritakan secara sangat terperinci dalam Quran. Macam mana cara menjalankan dakwah, kaifiat dakwah, uslub dakwah, cara-cara berdakwah, hikmah dalam berdakwah, kelembutan dalam berdakwah. Allah ceritakan satu persatu. Dan bahkan betapa hebatnya kerja dakwah ni, ulama kata Allah sendiri memulakan dakwah ini dengan dirinya sendiri. Sehingga kata ulama, tak ada amalan yang mana Allah Ta'ala berkongsi amalan tersebut dengan hamba. Bukan kita kata Allah buat ibadat, tetapi amalan yang paling mulia dalam dunia ini ada dua, yang mana Allah sendiri menjalankan perkara tersebut dan Allah perintahkan manusia, hambanya juga melaksanakan kerja tersebut. Yang pertama, dakwah ilallah, mendakwah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri berselawat kepada Nabi dan Allah perintahkan malaikat berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dakwah ilallah merupakan amalan yang mana Allah telah sendiri berfirman, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mendakwah manusia mengajak ke syurga Allah. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idnih. Allah yang mendakwah manusia kepada maghfirah, kepada keampunan daripada Allah dan kepada syurga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah mendakwah kita, mengajak kita mengenali dia, berkenalan dengan dia, mengenali siapa zatnya, supaya bila kita kenal Allah, kita cinta Allah. Pepatah Melayu mengatakan tak kenal maka tak cinta. Hari ini kalau manusia tak kenal Allah, Masya Allah, dia juga tak akan kenal perintah Allah. Sebagaimana kata-kata daripada para hukama, manusia dia tidak akan pernah menghormati orang yang dia tak kenal. Kamu bukan siapa-siapa di mata orang yang tidak mengenali kamu. Kita bukan siapa-siapa di mata orang yang tak kenal pada kita, tetapi kita sangat hebat di mata orang yang mengenali kita. Begitulah Allah Ta'ala. Allah ni bagi orang yang tak kenal Allah, Allah bukan siapa-siapa. Sementara perintah Allah Ta'ala tak akan dirasa hebat dan besar kalau tak kenal Allah. Tetapi bagi mereka yang kenal Allah, dalam hatinya ada ma'rifatullah, mengenali Allah, dia tak akan melebihkan sesiapa pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kenal Allah, dia tak akan lari pada Allah, bahkan dia akan lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hadirin dan rahmati Allah, Allah dalam Quran mengenalkan dirinya kepada kita semua. Bahkan Allah memperkenalkan dirinya kepada para nabi.
Allah jemput Nabi Musa AS ke Wadil Muqaddas Tuah. Allah Subhanahu wa taala sendiri memperkenalkan dirinya, mendakwahkan dirinya kepada Musa AS. Innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Wa aqimis salata li dzikri, tunaikanlah solat untuk berzikir kepada aku. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Kiamat pasti akan datang, sengaja aku sembunyikan kiamat daripada pengetahuan manusia supaya aku balas amalan manusia sesuai dengan usaha yang mereka kerjakan. Sebab itu kita baca ayat Quran, bahkan ulama kata seluruh Quran itu adalah dakwah. Kan? Allah memperkenalkan dirinya. Baca suratul Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illahu. Siapakah Allah? Dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan diri dia. Alimul ghaibi wasyahadah, dia yang mengetahui benda ghaib dan benda yang nyata. Warrahmanur rahim, dialah Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Ini dakwah Allah. Allah dakwah kita supaya beriman pada dia, membina ta'alluq dengan Allah, bercinta berkasih dengan Allah, mentaati perintah Allah. Wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah yang tiada Tuhan melainkan dia. Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna. Allah bukan sekadar hebat, tapi dia memiliki nama-nama yang terbaik. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Seluruh makhluk di dunia ini bertasbih membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dunia ini membesarkan Allah, mengagungkan Allah, beriman pada Allah, bertasbih pada Allah, bersujud pada Allah. Semua benda bertasbih memuji Allah. Batu bertasbih memuji Allah, pokok-pokok bertasbih memuji Allah, awan bertasbih memuji Allah. Bahkan matahari pun bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, "Aina hal tadri ya Abu Dzar, aina taghrubu syams?" Tahukah kamu wahai Abu Dzar, ke manakah matahari terbenam? Abu Dzar jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul saja yang mengetahui. Dia beritahu setiap kali matahari terbenam, dia akan menuju ke aras Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah matahari bersujud dengan penuh ketakutan dan kegerunan, memohon ampun pada Allah, memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan keesokan hari matahari akan bertanya pada Allah, izinkan aku terbit pada keesokan hari di mana saja wahai Allah, perintahkan aku terbit sama ada di timur atau di barat. Kerja kami sam'an wa ta'atan, dengar dan taat. Hadirin dan rahmatil Allah, ini Allah cerita tentang diri dia. Masya Allah, akulah yang buat dunia ni. Bahkan Allah beritahu, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang menciptakan semua benda yang ada di atas muka bumi ini untuk kamu, untuk manusia, supaya manusia berterima kasih, bersyukur pada Allah. Dunia ni Allah buat untuk kita, dunia ni Allah buat untuk berkhidmat pada kita, untuk supaya memudahkan manusia beribadah, menyembah Allah, mentaati Allah. Rasa betapa hinanya kita, betapa kerdilnya kita, dan Allah dalam masa yang sama mendakwah kita agar meninggalkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita kepada tauhid. Allah dakwah kita kepada tauhid, dan Allah taala larang kita daripada syirik. Dan Allah beritahu, ya ayuhan nas duriba mathalun fastami'u lah. Wahai hamba aku nak buat satu permisalan pada kamu, dengar sini baik-baik satu contoh. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya makhluk yang kamu seru selain daripada Allah, sama ada makhluk itu manusia atau jin atau syaitan atau berhala-berhala ataupun harta benda yang kamu harap boleh menolong kamu saat kamu susah selain daripada Allah, la yakhluqu dhubaban, makhluk ini tak mampu nak mencipta walau seekor lalat. Makhluk yang lemah tak mampu nak mencipta seekor lalat. Bahkan Allah beritahu, seandainya lalat datang mengambil sesuatu makanan di hadapan berhala, betapa lemahnya berhala itu nak merampas balik air yang telah diminum di bibir lalat pun berhala tadi tak mampu nak rampas balik. Lemahnya berhala itu. Dan Allah beritahu, dha'afa talib wal matlub,
seluruh makhluk yang mencari makhluk, yang mencari pun lemah dan yang dicari pun lemah. Sebab itu jangan bergantung kepada makhluk, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah bagi kita faham dakwah Allah, seruan Allah. Dan Allah hari-hari mendakwah kita. Dalam azan, satu orang bayi baru lahir ke dunia, belum lagi kenal dunia, Allah sudah dakwah dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali di awal, 4 kali di akhir. Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkumandang hari-hari kebesaran Allah dicorong. Masya Allah, telinga kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Ini dakwah Allah kepada dirinya, Masya Allah. Tak cukup daripada itu, tuan-tuan. Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran dakwahnya para Anbiya alaihi wassalatu wassalam. Semua Nabi-Nabi punya dakwah Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bahkan kalau kita baca surah Nuh alaihissalam, bagaimana Allah ceritakan laporan dakwah. Orang dakwah pagi Karguzari. Laporan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Di siang hari dia berdakwah bermati-matian, di malam hari dicerita pada Allah Ta'ala laporan dakwah dia. Kita hari ni kerana tak berdakwah, kita tak ada benda nak cerita depan Allah. Hari ni aku dakwah di China ni seorang ni, India ni seorang ni, pilihlah dia masuk Islam. Nabi Nuh AS dia berdakwah, dia cerita pada Allah, Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Wahai Tuhanku, aku dakwah kaum aku malam dan siang. Kita ini berdakwah siang je, malam tidur. Nabi Nuh AS mula dakwah daripada belah malam, maghrib dulu start, sampai ke pagi. Esok siang sambung lagi selama 950 tahun lamanya. Falam yazidhum du'ai illa firara. Semakin aku dakwah, mereka semakin lari daripada aku. Wahai Allah, aku Nabi tak mampu bagi hidayah kepada umat aku, kerana hidayah di tanganmu ya Allah. Tapi aku dah buat kerja aku. Wa inni kullama da'utuhum, sesungguhnya aku tiap-tiap kali aku dakwah kaum aku, supaya apa? Bila mana mereka terima dakwah yang aku sampaikan, mereka beriman pada Allah, mengucap kalimah syahadah, litaghfira lahum, keampunkan seluruh dosa-dosa mereka. Hari ini orang kafir duduk dalam kufur dan syirik pada Allah 80 tahun, 90 tahun. Sekali dia mengucap kalimah syahadah, Allah ampunkan seluruh dosa dia seumur hidup. Jadilah dia bayi yang baru dilahirkan. Ja'alu asabi'ahum, aku datang untuk kesian pada mereka, nak bagi hidayah pada mereka, nak mereka masuk syurga, nak mereka selamat. Tapi umat aku masukkan jari-jari mereka dalam telinga, Masya Allah. Bukan satu. Kalau boleh masuk 5 jari, dia akan masuk 5 jari. Tapi kerana muat satu je lubang telinga, jadi dia masuk 1 jari, tapi merangkumi 5 jari. Punya tak nak dengar dakwah Nabi Nuh AS. Kata Maulana Tariq Jamil, seorang ulama daripada Pakistan, hafizahullah ta'ala, hari ni kalau kita pendakwah di dunia ni, orang buat macam Nabi Nuh AS tu, tuan-tuan, dah lama kita berhenti berdakwah, Masya Allah. Tak sanggup kita, Masya Allah. Jangan kata begitu, dia kata. Kalau kita baru nak mula ceramah, tuan-tuan, orang dah mula tengok jam, Masya Allah. Kita baru nak mula ceramah, orang dah mula tengok pintu, Masya Allah. Kata dia, penceramah ni pertama nak tahu, orang nak suruh berhenti, dia kata pertama dia tengok muka ustaz, yang kedua dia tengok muka jam, lepas tu dia tengok muka pintu. Ustaz kata sampai di sini sajalah ceramah saya pada malam ini. Kita berjumpa lagi di masa akan datang. Siap hari bulan ustaz tak nak datang lah tempat tu, sebab pendengar tak nak dengar. Tetapi Nabi Nuh AS dia tak pecah hati. Orang tak nak dengar dakwah dia, aku dakwah pelan-pelan, dia tak nak dengar. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Dakwah perlahan, tak nak dengar, tutup telinga, tutup muka, tongging punggung dekat Nabi Nuh AS. Kalau kita kena gitu, tuan-tuan, lari lah balik kampung kita. Orang Kuala Lumpur tak nak dengar dakwah saya, balik kampung lah kita, tanam jagung. Tuan-tuan mulia, Nabi Nuh AS kata, thumma inni a'lantu lahum, dakwah perlahan, tak nak dengar, aku cakap kuat-kuat, berimanlah pada Allah, ucaplah la ilaha illallah. Bila cakap kuat gitu, tuan-tuan, orang yang tutup telinga ni, ada juga 82 orang yang masuk juga kalimah itu dalam lubuk hati dia, sampai dapat juga dalam tempoh 950 tahun berdakwah, dapatlah 82 orang beriman pada Allah.
Ulama kata 12 tahun seorang dapat dakwah, 12 tahun dapat seorang. Kita hari ni punya mudah dakwah kita akhir zaman. Ajak je semua orang nak ikut. Sekarang ni dah satu fenomena dakwah ni, kita ajak semua orang nak ikut. Bukan seorang, berpuluh-puluh, beratus-ratus orang nak ikut, beribu-ribu orang nak ikut dakwah kita, masya-Allah. Nabi Nuh AS tak ada orang nak ikut. Ulama kata orang berdakwah ni ada orang ikut, tak ada orang ikut, semua pendakwah tetap berjaya di sisi Allah. Pendakwah tetap dapat redha Allah. Pendakwah tetap dapat pahala di sisi Allah. Dapat kedudukan yang special di sisi Allah. Sama ada orang ikut, tak nak ikut, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cerita dan Allah Taala beritahu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalna mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Setiap rasul yang aku hantar ke dunia, aku wahyukan kepada rasul, talqinkan kalimah la ilaha illallah kepada umat kamu. Ajak umat beriman pada Allah, yakin pada Allah, dakwah umat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah ceritakan dakwah nabi-nabi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali untuk motivasi kepada nabi, yang kedua motivasi kepada umat ini, masya-Allah. Kita nak berdakwah di akhir zaman, zaman nabi dah tak ada sekarang tuan-tuan. Zaman nabi dah wafat. Kita kadang-kadang terfikir, kenapalah Allah lahirkan kita di akhir zaman? Kenapa Allah tak lahirkan kita zaman nabi, masya-Allah? Ada orang fikir macam tu? Ada orang fikir, kenapa lah lahir sekarang? Kalau lahir zaman Nabi kan best, masya-Allah. Sekumpulan tabi'in datang jumpa Sayyidina Miqdad Ibn Al-Aswad. "Wahai Miqdad, hari ini kami bertuah dapat berjumpa secara langsung live dengan orang yang pernah matanya memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertuahnya kalau kami dapat hidup sezaman dengan Nabi." Kata Miqdad, "Belum tentu wahai sahabatku. Walaupun kamu rasa kami orang paling bertuah, sebaliknya kamilah rasa kamu lebih bertuah daripada kami." Hari ini manusia dia rasa benda yang ada pada orang tu itulah lebih bahagia daripada apa yang kita ada. Tuan-tuan boleh kata Miqdad, aku tengok depan mata aku ribuan manusia yang hidup sezaman dengan Nabi, kenal Nabi daripada kecil, akhlak Nabi, budi pekerti, dengar dakwah secara langsung daripada Nabi, tetapi sampai mati mereka tak pernah terbuka hati untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu lebih bertuah. Kamu lahir ke dunia telah dalam keadaan beriman pada Allah, tak pernah satu hari pun syirik kepada Allah. Dan kamu lahir ke dunia, kamu tak pernah sekali pun bermusuh dengan Nabi. Kamu, mulut kamu sekali pun tak pernah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangan kamu tak pernah menyakiti tubuh badan Nabi. Kamulah yang bertuah, kata Sayyidina Miqdad. Kami hidup sezaman dengan Nabi, berapa orang di kalangan kami sebelum dapat hidayah, kami pernah menyakiti tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menyakiti hati dan perasaan Nabi, pernah halau Nabi. Masya-Allah. Tetapi tuan-tuan mulia, Allah ceritakan dakwah nabi-nabi ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fuadak. Cerita nabi-nabi ini boleh mengukuhkan semangat Rasulullah untuk berdakwah. Bahkan Allah perintahkan Nabi bersabar dalam berdakwah sebagaimana nabi-nabi ulul azmi. Nabi Nuh berdakwah paling lama tempohnya, tapi dia bersabar 950 tahun. Nabi Musa AS disakiti oleh kaum dia dengan berbagai-bagai kesakitan, dibuli oleh kaum dia, tetapi Nabi Musa AS tetap bersabar. Nabi Ibrahim AS mujahadahnya sangat besar, luar biasa untuk agama, dia bersabar. Nabi Isa AS diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kezuhudan, dia tetap bersabar. Tak ada makanan, rumah pun tak ada, tapi Nabi Isa AS boleh bersabar. Wahai Muhammad kekasihku, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah dalam dakwah sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Dan Allah juga suruh umat ini meniru jejak langkah nabi-nabi ulul azmi. Tuan-tuan yang mulia, ada di antara kita kata, macam mana saya nak berdakwah, saya ni tak layak pendosa, saya ni ilmu pun tak ada, mengaji sekolah agama pun tidak, sekolah pondok sekali pun tidak, baca Quran pun tak pandai. Masya-Allah. Tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan suruh kita ni dakwah sampai kita jadi ulama, tuan-tuan. Memanglah ulama lah yang paling afdal berdakwah, tetapi masya-Allah ulama bagi tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu kemampuan kita. Kita berdakwah ikut kapasiti kita, kemampuan kita.
Dan Nabi bagi satu hadis yang sangat jami' dan mani', satu berita gembira yang kita pernah dengar tentang kelebihan berdakwah dan bertabligh ni tuan-tuan. Nabi SAW yang pertama bagi tahu, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada pihak aku walau sepotong ayat. Sepotong ayat tahu, dan saya yakin tak ada siapa yang tak tahu lebih pada tak ada siapa yang tak tahu lebih daripada sepotong ayat. Semua orang tahu. Fatihah tahu, Ayatul Kursi boleh baca, Yasin boleh baca, Al-Mulk boleh baca, As-Sajadah boleh baca, Al-Kahfi boleh baca, ayat lazim boleh baca. Dan kita boleh tahu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tahu rukun Islam 5 perkara, rukun iman ada 6 perkara. Orang kafir pun kalau dia nak masuk Islam, dia bukan tanya macam-macam. Hati dia dah memang nak masuk Islam. Kita tinggal petik je. Kalau kita kata kita tak reti berdakwah, Nabi beritahu balighu. Ulama kata ini satu perintah taklif daripada Allah Ta'ala. Allah perintahkan kita bertabligh, menyampaikan. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan, tablighkan apa yang Allah wahyukan kepada kamu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau kamu tak laksanakan kerja dakwah ini, gagal misi kedatangan kamu ke dunia. Berkat kita berdakwah ni tuan-tuan, mengajak manusia kepada Allah, Allah bagi kita ni sifat yang mulia. Satu sifat, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Siapa yang mentablighkan risalah Allah, menyampaikan risalah Allah kepada orang lain, maka Allah Ta'ala akan bagi dia sifat khasyatullah. Dia hanya takut kepada Allah dan dia tak pernah takut kepada selain daripada Allah. Nabi-Nabi tak pernah takut pada Fir'aun, walaupun Fir'aun ada tentera yang ramai, ada tukang sihir 70,000 tukang sihir. Nabi Musa tak gentar sikit pun. Nabi Musa nak seberang laut merah, tak pernah takut. Nabi Musa AS diberikan keyakinan yang luar biasa oleh Allah berkat dakwah yang disampaikan. Wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Tak pernah takut selain daripada Allah. Siapa buat kerja dakwah ni tuan-tuan, dia buat kerja Nabi. Allah Ta'ala yang bagi tanggungjawab pada kita, Nabi yang bagi tanggungjawab kepada umat ini. Kita dapat buat kerja dakwah min tariqin niyabah, kerana kita ni menjadi pengganti Rasulullah SAW. Dan ulama kata ini ada 3 maqam dalam hadis ini. Yang pertama, balighu, sampaikan. Allah kata maqam pertama suruh sampai. Yang kedua dia kata maqam kedua litashrif, sampaikan bagi pihak aku. Nabi suruh kita menyampaikan bagi pihak dia sebab dia dah tak ada. Nabi dah meninggal dunia. Nabi tahu inni mar'um maqbudun, tak lama lagi aku akan meninggal dunia. Khudhu anni manasikakum, hafal betul-betul ibadat haji supaya nanti kamu boleh sampaikan pada orang lain. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain memberikan satu khabar gembira kepada orang yang menyampaikan agama ini pada orang lain. Naddarallahu imra'atan, semoga Allah mencahayakan wajah seorang di kalangan umat aku, sami'a maqalati, mendengar hadis daripada aku, hafal hadis daripada Nabi, wa wa'ah, dan dipaham hadis tersebut, wa addaha kama sami'a, dia menyampaikan hadis ini pada orang lain sebiji macam mana apa yang didengarkan daripada Nabi SAW. Farubba muballaghin aw'a min sam'i, kadang-kadang orang yang kita sampaikan amanah agama ni, dia diberikan kefahaman lebih daripada orang yang menyampaikan. Allah suruh kita sampaikan. Allah tak tanya kita berapa orang kamu dapat dakwah. Allah tak tanya kita berapa orang masuk Islam di tangan kamu. Yang Allah nak tanya di hari kiamat nanti, menyampaikan ataupun tidak, dah dakwah ataupun tidak. Sampai hari ini kita masih ragu-ragu nak berdakwah tuan-tuan. Kita kata dakwah ni kerja mufti, dakwah ni kerja qadhi. I'm not qadhi, I'm not mufti, I'm not ustaz. Jadi kita pun kata dakwah kerja orang lain, bukan kerja saya. Sedangkan kerja dakwah ni kerja setiap orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW. Dakwah ni kerja nombor 1 kita. Kerja dunia kita ni kerja secondary work, secondary job. Doktor, lawyer, engineer, kan, Masya Allah. Ini kerja nombor 2, Masya Allah. Kerja utama umat Rasulullah SAW, Allah dah beritahu dah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik, yang hari pertama lahir ke dunia pun born to be a dai. Kamu dah dilahirkan untuk jadi seorang pendakwah. Hari pertama lahir ke dunia dah.
Bukan tunggu mati, bukan tunggu alim. Hari pertama lahir ke dunia dah boleh jadi dai. Macam Nabi Isa AS. Nabi Isa AS ni kecil-kecil dah buat dakwah, tuan-tuan. Masa mak dia kena tuduh berzina, Allah kata, Maryam, kamu diam, aku nak bagi anak kamu yang berdakwah. Nabi Musa AS bagi dakwah pada kaum dia. Qala inni abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah, bukan Tuhan. Ataniyal kitab, Allah bagi kitab pada aku. Nabi Isa kecil-kecil dah dakwah dah, baru lahir, belum balik lagi, masih jadi baby lagi. Ataniyal kitab, Allah bagi kitab Injil pada aku. Waja'alani nabiyya, kecil-kecil lagi aku dah jadi nabi. Nabi lain umur 40 tahun baru jadi nabi. Nabi Isa lahir dah jadi nabi terus. Waja'alani mubarakan aynama kuntu, di mana aku pergi Allah jadikan aku ni penuh dengan keberkatan. Wa awsani bis salati waz zakah, Allah wasiatkan pada aku untuk menunaikan salat, bayar zakat. Masya-Allah. Walam yakun jabbaran, walam akun jabbaran asiya, aku tak boleh sombong dan jangan jadi pendurhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa kecil-kecil dah berdakwah. Jadi Allah cerita kisah dakwah nabi-nabi ini supaya kita dapat confidence, kita dapat keyakinan. Dan ulama beritahu saat Allah turunkan ayat kuntum khaira ummatin, seakan-akan Allah bagi sepenuh kepercayaan pada umat akhir zaman, kalian mampu berdakwah sepeninggalan Nabi kalian nanti. Setelah Nabi wafat, umat ini akan bangkit seluruh dunia berdakwah, mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yakin umat ini layak, dan sememangnya kita layak, tuan-tuan. Kita tak nampak keromah umat ini, tuan-tuan. Nabi Musa AS tinggalkan umatnya 40 hari saat dia nak pergi menghadap Allah di gunung Tur Sina. Balik dia tengok umat dia telah murtad. 40 hari tinggal. Nabi SAW dah tinggalkan kita 1444 tahun, 1440 tahun, mungkin kurang lebih sikit. Tetapi sampai hari ini umat masih istiqamah di jalan Allah, umat masih istiqamah beribadah pada Allah. Sampai Nabi heran dengan iman kita, Nabi kagum dengan iman kita. Kita tak perasan kehebatan diri kita. Nabi kata, tahukah kamu iman siapa yang paling ajaib? Sahabat Nabi kata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Nabi SAW beritahu, iman yang paling ajaib adalah iman umat akhir zaman. Mereka tak pernah berjumpa dengan aku, tak pernah mendapat bai'ah daripada aku, tak pernah berjumpa dengan aku, tak pernah sembahyang belakang aku, tetapi mereka beriman pada aku. Mereka meneruskan dakwah yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW. Inilah iman yang paling ajaib sekali, Masya Allah. Nabi banyak puji umat akhir zaman di hadapan para sahabat. Allah puji umat ini di hadapan Nabi-Nabi terdahulu, tapi Nabi SAW puji tentang kita di hadapan para sahabat. Banyak hadis Nabi kata, tuba liman amana bi wa yarani marratan, berbahagialah umat aku yang beriman pada aku dan tengok aku sekali bahagia. Sahabat Nabi dapat satu doa kebahagiaan, tetapi tuba 7 kali bertuah, 7 kali bahagia umat yang beriman pada aku tetapi tidak sempat melihat wajah aku. Nabi puji kita melangit, tuan-tuan, di hadapan para sahabat, sampai sahabat Nabi cemburu. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara Tuhan? Nabi kata, antum ashabi, kalian sahabatku. Walakinna ikhwani, tetapi sahabat aku, saudara aku yang aku rindu pada mereka sekarang ni, yang aku terkenangkan mereka, aku nak sangat berjumpa dengan mereka. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Nabi di padang mahsyar, di telaga Kausar. Humul ladzina amanu bi wa lam yarawni, umat aku yang beriman pada aku tetapi dia tak pernah tengok aku. Satu hari, tuan-tuan mulia, Nabi Isa AS mendapat wahyu daripada Allah, umat akhir zaman nanti akan diberikan tanggungjawab dakwah oleh Allah Ta'ala. Kita jangan main-main, tuan-tuan. Kerja dakwah ni kita bukan dapat hari ni, bukan baru ni kita dapat. Kita tak lahir ke dunia, Allah dah cerita tentang kita di dalam Taurat, Injil dan Zabur. Kerja umat ini kerja dakwah. Tak boleh kita kata saya tak layak buat dakwah, sebab kita dah layak. Allah dah memang lantik kita. Sebab itu Nabi Isa AS tanya pada Allah, wahai Allah, bagaimana mungkin umat akhir zaman ni boleh terpilih menjalankan dakwah kerja Nabi ni, sedangkan la ilma wala hilma, sedangkan mereka ni tak ada ilmu dan tak ada hilm, tak ada kesabaran. Nak buat dakwah ni mesti sabar. Nabi Musa AS bela kambing 10 tahun baru dapat sabar.
baru boleh berdakwah. Kita hari ni kecil-kecil tak pernah bela kambing. Nabi SAW nak berdakwah, Allah ajar dia macam-macam adab akhlak Nabi. 40 tahun Allah bentuk Nabi ni menjadi seorang pendakwah. 40 tahun sebelum dilantik jadi Nabi, Nabi telah dibentuk oleh Allah Ta'ala menjadi seorang Nabi. Masya Allah. Kita hari ni masa bila kita nak jadi Nabi? Masa bila Allah Ta'ala didik kita jadi seorang pendakwah? Kita tak reti, kita tak pandai. Allah berjanji pada Nabi Isa AS, "Wa'izzati wa jalali", demi kehebatan aku dan kemuliaan aku kurniakan kepada umat Muhammad SAW yang nak berdakwah ini ilmu daripada ilmu aku dan hilm daripada hilm aku, kesopanan daripada kesopanannya Allah Subhanahu wa taala. Hebat sebenarnya kita ni tuan-tuan. Kita tak perasan dan tak menyedari kehebatan yang Allah bagi kepada kita. Kalau kita tak sedar benda ni, kita tak akan buat kerja ini dan kita tak rasa pun hebat dengan kemuliaan. Sedangkan umat dulu cemburu dengan kita. Nabi-nabi dulu pun cemburu dengan umat ini. Ada Nabi yang berdoa pada Allah Ta'ala agar dijadikan, Masya Allah, dia sebagai Nabi akhir zaman, tetapi tak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Nabi minta nak dilahirkan sebagai umat akhir zaman, Allah hanya perkenankan doa Nabi Isa AS. Sebab apa Nabi-Nabi berdoa nak jadi umat akhir zaman? Kerana Nabi dulu hanya boleh berdakwah dalam lingkungan yang kecil, kampung sendiri, kabilah sendiri, negeri sendiri, negara sendiri, bangsa sendiri. Tetapi sebelum wafat, hanya satu umat Rasulullah SAW yang Allah bagi kita boleh berdakwah ke seluruh dunia, dan tanggungjawab dakwah kita sampai hari kiamat. Ini sepanjang sejarah, ini kali pertama dalam sejarah. Masya Allah. Yang kedua tuan-tuan, seterusnya, kalau kita rasa kita ni tak layak, Ustaz, Allahu Akbar, siapa kita nak berdakwah? Allah Ta'ala kata mungkin kalian masih belum yakin, jadi aku nak cerita tambah lagi, bagi tambah keyakinan, supaya kita confidence betul-betul nak berdakwah. Okey, kamu kata kamu bukan Nabi, aku dah cerita hal Nabi, kamu pun masih belum terbuka hati untuk berdakwah. Tak apa, mari aku tunjukkan pada kamu dakwah orang yang bukan Nabi, dakwah orang-orang soleh. Tuan-tuan semua orang masjid, orang soleh lah ni, tak pernah tinggal semayang. Dalam Quran ada beberapa orang soleh yang jadi pendakwah. Salah satu daripadanya Luqmanul Hakim. Masya Allah. Kita baca surah Luqman, kita sayang Luqman, dan kita bubuh nama anak kita Luqmanul Hakim. Orang Melayu suka benar nama Luqmanul Hakim ni, Masya Allah. Kan? Anak kita Luqman Al-Hakim yang bijaksana. Rupa-rupanya Luqman ni, kata ulama, dia lelaki kulit hitam, African. Dalam hadis saya terbaca dalam kitab Makashiful Qulub kalangan Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, menyebut ada 4 orang lelaki kulit hitam calon ahli syurga. Yang pertama Iskandar Zulkarnain. Masya Allah. Iskandar Zulkarnain sama dengan Luqman, sama-sama African kulit hitam, tetapi berdakwah di seluruh dunia. Kita baca kisah Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Dia berjalan ikut angin tuan-tuan, kulu kile sekadar Zulkarnain, kenderaan dia angin. Masya Allah. Hatta idza balagha maghrib, sampai ke maghrib, sampai ke tempat terbenam matahari, berdakwah. Hatta idza balagha matli'a syams, pergi pula tempat terbit matahari, berdakwah sampai ke tempat terbit matahari, Jepun lah, matahari terbit. Berjalan ke daripada tempat matahari terbit sampai tempat matahari terbenam, berdakwah seluruh dunia. Sampai tempat orang yang dia tak faham bahasa. Masya Allah. Hatta idza balagha baina saddain wajada min dunihuma qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Tempat yang bahasa tak boleh faham pun Nabi Iskandar Zulkarnain sampaikan dakwah di sana. Masya Allah. Dia bukan Nabi Iskandar Zulkarnain, tapi dia pendakwah. Sehingga berkat dakwah dia, ulama kata hampir-hampir kedudukan dia seperti makamnya para Nabi. Luqmanul Hakim, orang kulit hitam. Orang tanya dia macam mana Luqman boleh jadi Al-Hakim, orang ahli hikmah. Bercakap dia bijaksana, pandai bercakap. Macam tadi kita dengar saudara Dery Sulaiman, Masya Allah, dia orang biasa, tapi petah bercakap, fasih bercakap, hikmah. Orang dengar terkejut, terperanjat. Masya Allah. Orang tanya Luqman Al-Hakim, macam mana kamu boleh jadi Al-Hakim, orang bijaksana, jadi pujangga, boleh bercakap, bahasa dia ni boleh ditulis, boleh jadi mutiara kata. Masya Allah. Dia kata semenjak aku
beriman pada Allah Ta'ala, aku tak pernah bercakap dengan kata-kata yang sia-sia. Semua percakapan dia adalah nasihat, semua percakapan dia adalah dakwah. Akhirnya Allah Ta'ala lantik Luqman, bukan sekadar Luqman, bahkan Allah Ta'ala letak satu surah dalam Quran bernama Suratul Luqman. Walaqad atayna Luqman al-hikmata nishkur lillah. Panjang dakwah. Luqman ni banyak dakwah pada anak dia, tuan-tuan. Kita hari ni tak berani nak dakwah anak. Selalu saya cakap di mana-mana, hari ni punya lemah dakwah kita sampai nak berdakwah dalam rumah tangga sendiri pun tak berani. Anak yang tak balik lagi pun tak berani nak suruh sembahyang. Punya lemah dakwah kita, isteri kita pun kita tak berani nak cakap agama dengan dia. Punyalah kita punya ni nak cakap dengan anak bawah umur. Siapa berkuasa dia, Allah bagi kuasa. Kan? Siapa bagi makan adik, Allah bagi makan. Siapa bagi kenyang, Allah bagi kenyang. Nak cakap itu pun kalau tak berlatih, tak berani nak berdakwah dengan anak sendiri. Sementara nak cakap dengan orang dalam pejabat, sementara nak ajak cakap jiran sebelah orang yang bukan Islam, naik kapal terbang, kita duduk dengan dia 12 jam sebelah dia, tak berani nak sampaikan kalimah la ilaha illallah pada dia. Punya inferiority complex. Masya Allah, orang Islam hari ini hilang keyakinan diri. Nak berdakwah, jangan kata nak dakwah pada anak, diri sendiri pun tak boleh nak dakwah. Lemahnya kita hari ini. Semoga Allah bagi kekuatan. Tuan-tuan boleh, Luqman paling banyak dakwah anak dia. Hari ini kita tak berani nak kejut anak umur 7 tahun bangun sembahyang. Punya lemah kita dalam rumah kita. Kita sebagai cikgu, kita sebagai guru, kita sebagai murabbi, pendidik dalam rumah kita, sepatutnya anak 7 tahun Nabi kata dah kena suruh sembahyang. Muru auladakum bis salah, suruhlah anak kamu menunaikan solat idza balaghu sab'an, apabila mereka sampai umur 7 tahun. Kita duk fikir anak 7 tahun nak bawa pergi masjid, kecil sangat ustaz. Nak kejut sembahyang subuh kecil sangat, anak ni baru 7 tahun. Tapi Nabi suruh kejut dah. Rupanya dalam banyak-banyak perintah Allah, sembahyanglah antara perintah yang Allah telah tekankan. Sebelum balik lagi dah kena tekankan. Tak pernah ada perintah Allah selain pada solat yang boleh rotan sebelum balik kalau anak kita tak melaksanakan melainkan solat. Masya Allah. Rupanya anak yang dah terbiasa meninggalkan solat, dia akan biasa meninggalkan solat sampai mati. Dia tak rasa besar pun sembahyang, sebab ibu bapa tak berdakwah, tak memberatkan benda ni. Masya Allah. Sedangkan Luqman nasihat pada anak dia, ya bunayya aqimis salah wa amur bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Nasihat anak suruh sembahyang. Wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan palingkan muka kamu bila bercakap dengan orang, pandang muka dia betul-betul, jangan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dakwah anak dia, jangan berjalan di muka Allah dalam keadaan sombong. Kan? Wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka orang sombong, orang yang membangga diri. Allah tak suka. Dan Allah Ta'ala beri Luqman nasihat lagi anak dia. Jangan kuatkan suara bila bercakap. Inna ankaral aswat la sautul hamir, suara paling buruk dalam dunia ni suara keldai, dia kata. Jangan kuat-kuat cakap, cakap pelan-pelan, suara yang lemah lembut. Ayah sentiasa didik anak, cakap dengan anak, dakwah dengan anak, sehingga anak dia terbentuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita kata kita ni taklah sebaik Luqman. Kita tak dapat lagi, kita cari alasan supaya tak nak juga berdakwah. Allah dah cerita dah habis dah ni. Luqman pun Allah cerita, Nabi Khidir AS, Masya Allah, Allah cerita, Iskandar Zulkarnain pun Allah cerita. Last sekali Allah cerita dalam Quran ni, ada juga orang kampung yang berdakwah. Kita ni orang bandar, orang Putrajaya, Masya Allah, orang cerdik pandai. Orang kampung tak ada ilmu, namanya Habib An-Najjar. Masya Allah, orang pergi Turki, ada kampung perkampungan Habib An-Najjar. Sahabat kita sebagian dah sampai tengok sana. Habib An-Najjar ni tuan-tuan, dia 80 tahun duduk dalam syirik pada Allah. Tiba-tiba satu jemaah dihantar. Ada ulama kata zaman Nabi Isa AS, ada ulama kata selepas wafat Nabi Isa, ada kata sebelumnya. Khilaf banyak. Dihantar jemaah ini berdakwah kepada penduduk Antakiyah di Turki sana. Tuan-tuan, mula-mula pergi 2 orang. Dan kisah dakwah ini istimewanya Allah cerita dalam surah Yasin, jantung Quran.
Kalau ulama kata intisari bagi Quran adalah surah Yasin, dan intisari bagi surah Yasin adalah kisah Habib An-Najjar, tuan-tuan. Maknanya Quran ni intisarinya dakwah. Supaya kita faham, Habib An-Najjar ni orang kampung, the carpenter, tuan-tuan. Orang mengaji bahasa orang putih dia tahulah, the carpenter, tukang kayu, tuan-tuan. Tukang kayu, buat kayu. Tiba-tiba jemaah tadi 2 orang lalu tepi dia, dakwah dia masuk Islam. Akhirnya pada usia 80 tahun Habib An-Najjar memeluk Islam. Selepas dia memeluk Islam, didengar orang kampung tolak dakwah 2 orang lelaki tadi. Orang kampung halau, usir, tolak. Dakwah ni biasa orang tolak, jarang orang terima. Tetapi saya nak beritahu pada tuan-tuan, ada beberapa kaum dalam dunia ni yang istimewa, yang mana mereka ni tak pernah tolak dakwah, tak pernah menolak kerja dakwah. Yang pertama, tuan-tuan, sahabat Nabi yang sabiqun al-awwalun, yang mula-mula beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni tak pernah melawan Nabi dalam kerja dakwah ni. Siti Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Bilal. Ini orang awalin yang terima dakwah, terus beriman. Ini orang special, masya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan, penduduk Madinah Al-Munawwarah. Mereka ni terima Islam, dakwah, terus beriman. Tak banyak cerita, tak banyak tanya, tak banyak songel, masya-Allah. Orang lain macam-macam songel dia dengan Nabi, banyak macam-macam perangai dia, kan, ulah dia macam-macam dia buat dengan Nabi. Satu lagi, tuan-tuan, penduduk Al-Ahsa, Bani Abdi Qais di Khabar sana, tuan-tuan, di Ahsa sana, di Hajar. Mereka ni bukan sekadar nak beriman dengan Nabi, mereka datang 70 orang ke Madinah walaupun Nabi belum dakwah mereka dah nak masuk Islam dah, tuan-tuan. Dan ulama kata salah satu daripada manusia, satu bangsa di dunia ni yang tak pernah menolak dakwah Nabi adalah bangsa Melayu kita, tuan-tuan. Di akhir zaman, semoga kita rasa bangga, tuan-tuan. Nenek moyang kita ni datang Islam ke negara kita ni, dia tak pernah halau pendakwah, tak pernah usir pendakwah. Raja kita dengar dakwah, terus mengucap kalimah syahadah dan iklankan mulai daripada hari ini Islam adalah negara rasmi bagi negara ini. Nenek moyang kita adalah bangsa yang tak pernah tolak dakwah. Bahkan mereka menyambut orang dakwah, mereka menerima orang dakwah, terima pendakwah untuk bawa sebarkan Islam di bumi Nusantara ini, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bangsa Antakiyah ini ditolak dakwah, maka Allah hantar daripada 2 orang tambah 3 orang, fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Kami utusan Tuhan, dihantar untuk berdakwah pada Tuhan kampung ini. Qalu tatayyarna bikum, kami dapat sial sebab kedatangan kamu. Jemaah kamu ni bawa sial pada kampung kami. La illam tantahu lanarjumannakum, kalau kamu tak berhenti dakwah hari ni, kami rejam kamu, la yamassannakum minna adzabun alim, kami akan timpakan kepada kamu azab yang pedih. Qalu ta'irukum ma'akum ain dzukirtum bal antum qaumun musrifun, yang celaka itu bersama dengan kamu, kekufuran yang ada di sisi kamu, syaitan telah menipu kamu semua. Ain dzukirtum, kalau kamu diberi peringatan tak nak lagi mengambil iktibar, bal antum qaumun musrifun, kamulah golongan yang melampaui batas. Akhirnya tuan-tuan mulia, bila Habib An-Najjar dengar orang kampung Antakiyah ni tolak dakwah, mana mungkin, tak boleh ni, mana boleh halau pendakwah datang ke kampung kita. Dia berlari, wajah rajulun min aqsal madinati yas'a, berlari dia ke kampung Antakiyah, bergegas dia lari. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, saya tak pandai tuan, tapi pada saya tuan ikut jelah Rasul datang. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, ikutlah orang yang dalam berdakwah tak pernah minta upah bayaran, tak pernah minta. Mereka lah golongan yang mendapat hidayah daripada Allah. Akhirnya penduduk Antakiyah serbu Habib An-Najjar, pijak perut dia sampai terkeluar isi perut dia, dia mati. Tapi Allah Ta'ala tunjukkan Habib An-Najjar bukan pendakwah, dia cuma sayang orang dakwah, dia cuma defend orang dakwah, tuan-tuan, defend orang dakwah, mempertahankan orang dakwah, dan dia dibunuh. Akhirnya Allah matikan dia. Bila mana dia meninggal mati syahid, tuan-tuan, Allah Ta'ala rakamkan orang mati syahid ni, tuan-tuan, mati kerana agama. Mereka sebenarnya nak sangat cerita kat kita di dunia apa yang Allah sedang layan mereka di alam akhirat. Sekumpulan orang mati syahid pada zaman Nabi dulu, dia minta izin nak balik semula ke dunia, dan kalau balik semula ke dunia kami nak mati syahid semula.
Allah kata tak boleh dah, mati hidup sekali je, tak boleh berulang-ulang. Kalau kamu balik semula nanti macam mana cerita, orang lain pun minta nak balik juga. Kata orang mati syahid, seandainya kami tak dapat balik, wahai Allah, tolong sampaikan berita kepada sahabat-sahabat kami di dunia, kami tak pernah mati pun, kami hidup di sisi Allah Ta'ala. Allah bagi makanan pada kami, kami dilayan oleh Allah dengan layanan sangat istimewa. Orang mati syahid tak pernah mati. Maka Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan kamu kata orang mati syahid itu mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka gembira hari-hari dapat limpah kurnia Allah. Habib An-Najjar bila roh dia melayang naik ke syurga, tuan-tuan, dia kata, qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah bertuahnya kalau kaum aku tahu betapa mulianya aku ni, hari ni baru masuk Islam, tak semayang, tak buat apa lagi, aku cuma defend orang berdakwah, aku bukan berdakwah, aku suruh orang kampung terima orang dakwah ni, tapi layanan Allah Ta'ala pada aku luar biasa. Allah masukkan aku ke dalam syurga, bima ghafara li rabbi, Allah ampun dosa syirik aku 80 tahun, diampunkan oleh Allah, waj'alani minal mukramin, hari ni Allah jadikan aku orang yang mulia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang mulia, Allah cerita keluhan hati Habib An-Najjar. Rupanya da'i ni, tuan-tuan, Allah bagi dia sayang pada orang kampung dia, Masya Allah. Pendakwah ni dia sayang pada masyarakat dia, pada umat dia, walaupun dah dibunuh oleh kaum dia, tapi masih menaruh harapan, alangkah baik kalau mereka tahu bagaimana layanan Allah pada aku. Sebab itu, tuan-tuan, Allah angkat Nabi kita Isra' wal Mi'raj. Ulama kata, kenapa Allah angkat Nabi kita Isra' wal Mi'raj? Sebenarnya, tuan-tuan, sebenarnya tasliyatan lin Nabi wa tasliyatan li ummati Rasul. Allah nak pujuk Nabi, nak pujuk kita dalam berdakwah ni. Bila mana diuji dengan susah payah, orang tolak, orang maki, orang halau, orang usir, Nabi terpaksa keluar daripada Mekah pergi ke Madinah. Macam-macam. Anak Abu Lahab telah ceraikan anak perempuan Nabi depan Rasulullah, dikoyak baju Nabi, tuan-tuan, diludah wajah Nabi. Anak perempuan dicerai depan muka Nabi, tuan-tuan. Sebagai pendakwah kita sedih, tetapi Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ini aku layan kamu pergi Isra' wal Mi'raj, tapi aku nak beritahu, sebenarnya perjalanan Isra' wal Mi'raj ini sebahagian daripada nikmat yang sedang menanti kamu di alam akhirat. Ini baru sikit aku tunjuk pada kamu. Lautan nikmat sedang menanti kamu di syurga. Ini malam Isra' wal Mi'raj ini aku layan kamu, belanja kamu sikit je di dunia ni, kamu tengok bagaimana manzilah kamu, kedudukan kamu di sisi Allah, berkat kamu bersusah payah kerana agama dihina di Taif. Hari ini aku tunjuk pada kamu. Dan sebenarnya kalau Nabi dapat banyak itu, kita pun nanti di hari kiamat, kalau kita berdakwah, kita pun akan dapat layanan yang sama sebagaimana Allah layan Nabi pada malam Isra' wal Mi'raj. Sebab itu, tuan-tuan mulia, ini kerja sangat agung. Ulama kata dakwah adalah kenderaan para Nabi menuju syurga Allah. Dakwah adalah kenderaan para Nabi untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Kalau kita buat kerja dakwah ni, kita juga akan hampir pada Allah sebagaimana Nabi-Nabi dekat dengan Allah Ta'ala. Berkat kerja dakwah, kata ulama, Allah Ta'ala akan jadikan ibadah kita ni ada roh. Semayang kita ada roh, doa kita ada roh, amal ibadah kita ni ada kemanisan. Hari ni kita tanya-tanya pada ustaz, kenapa payah sangat nak khusyuk dalam semayang? Betul tak? Payah nak khusyuk dalam solat, payah dah nak menangis, tuan-tuan, dalam semayang, payah dah nak menangis dalam doa, payah, tuan-tuan, baca Quran, menghayati makna Quran, tak faham Quran. Kenapa tak faham? Kerana kita tak pernah bermujahadah, bersusah payah kerana agama. Tapi sahabat Nabi angkat tangan, mula baca Al-Fatihah, mengalir air mata di kelopak mata mereka, terkesan dengan Al-Quran, khusyuk dalam solat, segala ibadat mereka sempurna. Kita hari ni tak sempurna, semayang pun malas-malasan. Kenapa semayang tarawih baru imam baca takbir sikit kita dah mengantuk, tuan-tuan? Sebab kita tak pernah bersusah payah untuk agama sebagaimana susah payahnya para sahabat untuk agama, sebagaimana Nabi-Nabi susah kerana agama. Allah kata, kamu tak yakin lagi, aku dah cerita pada kamu ni orang awam, yang bukan ulama, yang bukan ustaz, dia ni orang kampung, tukang kayu, tapi dia pun berdakwah, dia pun dapat kemuliaan. Kita kata belum confident lagi, ustaz. Ustaz cuba cerita lagi, mana lagi dalil
untuk menguatkan kami ni nak berdakwah ni Ustaz. Masya Allah, semangat dah ni, nak buat dah ni. Allah kata okey, fine. Kalau kamu dah dapat keyakinan, let me tell you something. And I would like to explain to you. Dalam Quran, dalam suratul Mu'min, terdapat satu kisah dakwah seorang lelaki tanpa nama. Masya Allah. Kita selama ni kita tahu kisah dakwah orang yang ada nama. Ini waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu. Berkata seorang lelaki mukmin yang menyembunyikan iman dia daripada keluarga Firaun. Dia beriman pada Allah, dia duduk dalam istana Firaun. Allah rakamkan dialog perbualan dia, dakwah dia satu muka dalam Quran, tuan-tuan. Jarang Allah cerita rukun sembahyang dalam Quran, zakat dengan detail, tuan-tuan. Tapi dakwah ni Allah cerita. Orang biasa pun, tapi dia berdakwah, Allah rakamkan perbualan dia tadi. Dia berdakwah pada keluarga Firaun. Hatta Masyitah, tukang sikat rambut Firaun pun, dia dakwah anak perempuan Firaun. Sesungguhnya Rabbi wa Rabbuki huwa Allah. Allahu Rabbi wa Rabbuki wa Rabbu abak. Allah adalah Rabb aku, Allah adalah Tuhan aku dan Tuhan kamu dan Tuhan bapa kamu. Masyitah berdakwah pada anak perempuan Firaun. Masya Allah. Sampai akhirnya dia dibunuh. Tetapi walaupun dia dah mati pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi tercium bau harum kasturi di satu tempat. Dikatakan inilah tempat lokasi kubur Masyitah yang dulunya berdakwah kepada anak perempuan Firaun, tetapi dia telah dibunuh. Tetapi walaupun dia dah mati jutaan ribuan tahun, tetapi kubur dia masih berbau harum. Masya Allah. Inilah pendakwah, tuan-tuan. Kita heran kenapa Mak Kilau, tuan-tuan, dia dah mati, tetapi semua rakyat Malaysia rindu pada dia. Sampai cerita dia, Masya Allah, hebat. Sebab Mak Kilau ni dia bukan macam kita. Kita ini berdakwah atas kursi, tuan-tuan, berkorban di atas kursi. Mereka berkorban di jalan Allah, mengorbankan nyawa mereka. Badan mereka kena tembak, dihalau, diusir daripada kampung halaman. Daripada Pahang pergi ke Kelantan, Kelantan pergi Terengganu, Terengganu pergi ke Thailand, jalan kaki, tuan-tuan. Korban, difitnah oleh orang, ditomah oleh orang, dituduh macam-macam. Akhirnya mati dia, tuan-tuan. Masya Allah. Lepas dia mati, Allah Ta'ala akan matikan seorang da'i, tetapi dia tak akan pernah mati di hati dan jiwa umat Islam. Masya Allah. Sentiasa hidup. Korban untuk agama, tuan-tuan. Masya Allah. Jadi tuan-tuan mulia, Allah rakamkan perbualan lelaki misteri tadi yang tak dinyatakan namanya pun Allah cerita dalam Quran. Kita berkata, saya tak layak lagi Ustaz, saya ni tak berani lagi nak berdakwah, tak confident. Padahal mudah ada dakwah ni. Ulama kata dakwah lebih mudah daripada bawa basikal, tuan-tuan. Orang Kedah kata bawa gerek. Bawa gerek ni lebih mudah daripada berdakwah. Dakwah lebih mudah daripada bawa gerek, tuan-tuan. Gerek ni, tuan-tuan, basikal ni, tuan-tuan, orang tak ada kaki boleh bawa basikal? Orang kudung kaki boleh bawa basikal? Tak boleh. Orang buta boleh bawa basikal tak? Tak boleh, tuan-tuan. Tapi dakwah, orang buta pun boleh berdakwah, orang bisu pun boleh berdakwah, orang kudung kaki pun boleh berdakwah. Tuan-tuan, dulu kami pernah bawa sekumpulan anak muda 350 orang pergi keluar dakwah di Pulau Perhentian. Masya Allah. Kita ceramah kat sini, sekumpulan anak muda sedang terjemah kita punya ceramah ni dalam bahasa bisu, tuan-tuan, dekat tepi. Hari kedua kita putus, jemaah bisu ni, geng bisu ni kena berdakwah. Dia pun mula duduk, tuan-tuan. Sebelum kami terlibat dengan usaha dakwah ni, dia kata kami hidup dalam syirik kepada Allah Ta'ala. Mak ayah kami tak tahu pun tentang kami, sebab mereka anggap kami ni ahli syurga, kami ni anak OKU. Jadi mereka tak tahu sebenarnya kami akil baligh, kami berakal dan kami baligh, cuma kami tak boleh bercakap. Orang Islam semua fikir OKU ni semua ahli syurga. Sebenarnya kami pun ada akal dan kami juga ada taklif daripada Allah, tanggungjawab. Dulu sebelum kami keluar dakwah, dia kata kami sangka Allah itu suami dan Muhammad itu isteri. Allah dan Rasul itu suami isteri. Sebab itu kami tengok di mana-mana ada Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Kami tak tahu apa dan kami tak tahu solat.
Hari itu dicerita kebesaran Allah, syurga, neraka, detail alam akhirat 1.5 jam. Dia bagi dakwah dalam bahasa isyarat, tuan-tuan. Kita dengar ni menangis, tuan-tuan. Orang yang tak ada suara pun boleh bercakap, menyampaikan dakwah. Kita yang ada mulut ni, kalau Allah hisap kita di hari kiamat, kenapa tak gunakan mulut kamu yang fasih untuk mengajak manusia kepada aku? Sedangkan di luar sana banyak orang yang tak ada lidah, tak ada bahasa, tak ada suara, tapi mereka mampu mengislamkan ramai manusia di sekeliling mereka. Tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala muliakan umat ini, tuan-tuan. Nabi kata umat aku seperti air hujan, tak tahu yang mana lebih baik. Mungkin yang awalnya lebih baik atau yang akhirnya lebih baik. Betul apa yang Nabi cakap. Jemaah bisu tak pernah ada pada zaman Nabi SAW, tetapi ada di akhir zaman. Bila dakwah dijalankan, tuan-tuan, benda yang tak pernah wujud pada zaman Nabi. Jemaah artis, penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon, selebriti-selebriti, YouTubers, influencer, sekarang ni semua dah keluar ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga nak berdakwah, tuan-tuan. Pendosa-pendosa, ditulis kat baju dia, pendosa pun ingin ke syurga. Masya Allah. Bikers pun ingin ke syurga. Semua orang nak masuk syurga. Senang cerita lah, orang semua nak masuk syurga, senanglah kita dakwah. Ada orang tanya saya, ustaz, susah ke dakwah pada gangster-gangster? Dia tak pukul ustaz ke? Allahu Akbar. Dia orang memang sayang, hormat. Orang agama ni sangat dihormati. Artis-artis ni sangat sayang pada ustaz-ustaz. Kalau kita pergi jumpa dia, cakap sikit pun dia dah terkesan, tuan-tuan. Masya Allah. Hari ni kita je kerana tak nak berdakwah, kita kata tak nak, hari ni budak muda tak mau dah. Mereka mana mau agama ni, dan ni mereka nak hiburan. Itu kita, mentaliti kita salah. Daripada awal lagi kita dah judge orang, salah. Kita nak sekali sebut dakwah orang kafir, oh lagilah ustaz, orang kafir, mereka ni semua dah musuh Islam. Kita awal-awal lagi kita dah sangka buruk, dan kita telah letakkan mereka ni pada satu kedudukan yang mereka ni tak layak menerima hidayah daripada Allah. Dan kita pun relax kerana kita tak payah buat kerja. Kita pun ambil tanggungjawab kita, tak payah. Senang cerita. Esok di hari kiamat, dia orang pandai-pandai lah. Sebab Allah dah bagi akal, Quran dah ada, internet dah ada, boleh search sendiri. Tuan-tuan, Nabi pun tahu benda tu. Tapi kenapa Nabi pergi juga dakwah orang? Kerana Nabi tahu hidayah ni akan datang melalui pengorbanan, tuan-tuan. Dan berkat pengorbanan, tangisan seorang pendakwah itulah yang membuka pintu hati musuh-musuh Islam untuk tertawa dengan agama ini. Tuan-tuan mulia, akhirnya tuan-tuan, kalau Allah kata kamu masih belum confident, mahu aku cerita pada kamu, mahu aku cerita pada kalian, selain daripada manusia, selain daripada umat Nabi Muhammad SAW, dalam Al-Quran ada binatang-binatang yang berdakwah. Apa tujuan Allah cerita ni? Kalau kita fikir elok, Allah cerita binatang berdakwah, binatang pun tolong agama Allah, burung ababil pun tolong Islam. Ya? Apa tujuan Allah cerita ni kat kita ni? Apa hikmah dia? Allah nak kita ni dapat confident, keyakinan. Kalau binatang yang tak ada akal pun berdakwah pun Allah muliakan. Seekor semut dalam Al-Quran berkat dia dakwah kawan-kawan dia. Bahkan ulama mufassirin kata qalat namlatun, seekor semut betina, tuan-tuan. Masya Allah, punya semut betina, orang perempuan lah kan. Kalau perempuan tu berdakwah, mulialah dia. Sebab semut betina pun dia dakwah kaum dia. Dia nampak tentera Sulaiman datang nak lalu di kampung dia, dia pun keluar daripada sarang, dia buat dakwah. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai kaumku, wahai kaum semut, geng-geng semut aku, udkhulu masakinakum, masuklah kamu dalam sarang-sarang kalian, rumah-rumah kamu semua. La yahtimannakum, supaya Sulaiman dan tentera ni tidak memijak kamu. Wahum la yashurun, mereka tak perasan kat kita kecil. Masya Allah, kita halus, Sulaiman tak perasan. Dia lalu, dia naik kuda, dia naik apa, langgar kita mati. Ulama kata ini semua nak ajak kaum dia selamat di dunia, apatah lagi kalau umat Rasulullah nak mengajak umat selamat di alam akhirat. Lagi besar kedudukan kita di sisi Allah, lagi mulia. Semua pun Allah sebut dalam Quran.
Kalau umat akhir zaman buat dakwah, Allah muliakan lebih lagi daripada semut, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, Nabi Sulaiman dengar ni, dia rasa lucu, tuan-tuan. Fatabassama dhahikan min qawli. Nabi Sulaiman dengar bahasa semut. Sulaiman ni dia boleh dengar bahasa semut, tuan-tuan mula. Akhirnya dia terketawa seorang-seorang. Masya Allah, lucu betul semut ni. Rupanya dia orang pun berdakwah. Bangga aku. Rupanya semut dalam kerajaan aku pun berdakwah, jangankan manusia. Satu hari tuan-tuan, Nabi Sulaiman AS buat perbarisan. Dia tengok dalam ramai-ramai ni ada satu orang absent, tak hadir. Masya Allah, tak hadir perbarisan. Satu binatang namanya burung hut-hut, burung belatuk. Masya Allah, burung belatuk ni dia, kalau dalam tentera ni dia orang pertama pergi. Sebelum orang lain datang, dia sampai dulu. Dia burung belatuk ni daripada atas dia boleh nampak air dengan mata dia. Masya Allah. Dia ni satu hari burung belatuk hilang. Nabi Sulaiman kata, mali ala aral hudhud. Hari ni aku tak nampak burung hudhud. Kenapa aku tak nampak dia? Dia lari ke macam mana? Kata Sulaiman, dia hari ni dia tak datang, dia mesti kena bawa bukti. Kenapa dia tak datang? Alasan yang kukuh. Kalau tak, aku bagi punishment, bagi azab yang berat. Aula azbannahu, aku akan sembelih dia. Masya Allah, sembelih burung buat gulai. Masya Allah. Jadi bila burung hut balik dalam keadaan menggelabah, jumpa Sulaiman AS. Masya Allah, wahai Sulaiman, aku baru balik daripada satu negeri yang bernama Sabak. Ini wajadtum ra'atan tamlikum. Kerajaan itu dipimpin oleh satu orang puteri pemaisuri yang menjadi raja pada mereka. Wa utiyat min kulli syai', dia ada segala sesuatu. Kerajaan dia hebat. Walaha arsyun azim, dia ada sebuah tahta yang sangat besar. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku risau tengok dia dengan kaum dia menyembah matahari selain daripada Allah Ta'ala. Wahum la yashurun, sedangkan mereka tak sedar. Masya Allah. Masya Allah. Burung pun ada risau tengok manusia tak beriman pada Allah. Kita hari ni tengok orang kafir risau tak, tuan-tuan? Tengok orang kafir. Saya selalu sebut, hari ni setelah 65 tahun kita merdeka, tuan-tuan, apa dah kita buat dengan orang kafir yang ada dalam negara kita ni, tuan-tuan? Apa kita buat dengan mereka? Kalau sahabat Nabi lah 65 tahun duduk dengan orang kafir ni, habis Islam dah. Sayyidina Mus'ab bin Umair, dia pergi Madinah setahun je, habis orang Madinah beriman pada Allah. Power, aura dakwah dia, tuan-tuan. Kita hari ni orang kafir duduk dengan kita, berkawan dengan kita satu office bertahun-tahun, sampai kita pencen, dia mati, kita mati, tuan-tuan. Berapa orang yang tertarik pada Islam? Berapa orang yang dah kita dakwah, tuan-tuan? Kita malu sebenarnya. Saya pergi ke Antwerp dekat Belgium, tuan-tuan. Kami pergi berjalan dengan kumpulan ekspedisi tahun 2017, pergi pusing Eropah, tuan-tuan. Sampai di sana, satu keluarga mu'alaf di Belgium, dia baru masuk Islam. Baru dalam 4 tahun 5 tahun dia masuk Islam. Dia bawa mak dia masuk Islam, ayah dia masuk Islam, anak dia pun masuk Islam. Selepas mereka satu keluarga dari Islam, mereka menubuhkan satu pusat dakwah kecil je, tuan-tuan, macam rumah kedai tempat kita, restoran mamak tu, lebih kurang tu besar tu lah, kecil lagi kot, satu tingkat je. Dia tulis for new Muslim. Ini pusat untuk orang baru masuk Islam. Sebenarnya dia buka pusat tu untuk orang Islam yang lemah iman pun, pakai skirt, tak pakai tudung pun boleh masuk dalam majlis tu, dalam kedai dia. Orang kafir yang baru nak tahu tentang Islam, orang bukan Islam ni, dia nak tahu tentang Islam. Banyak di Eropah orang nak tahu tentang Islam. Sebenarnya musuh Islam tu tak banyak, yang suka pada Islam tu ramai sebenarnya. Dibuat tu, kami duduk dalam majlis tu, dengar satu orang ustaz nama Ustaz Farid, dia bagi dakwah, tuan-tuan. Simple dakwah dia, relax dia bercakap, seronok kita dengar bahasa Inggeris. Tuan-tuan, tiba-tiba tengah kita dengar ceramah ni, mungkin dah boring dia nampak, dia pun satu orang keluar, serve tea, tuan-tuan, bagi teh, kopi. So what do you like to have? Coffee please. Masya Allah, bagi kopi. Tea please, bagi tea. Sekarang duduk, sambung pula ceramah. Lepas tu kan dia bagi pula biskut. Biskut please, bagi biskut. Masya Allah. Lepas berapa minit kan, dia bagi pula karipap, tuan-tuan, kita makan. Masya Allah, samosa.
Daripada dia buat begitu tuan-tuan, dalam tempoh 4-5 tahun dia telah Islamkan 2,000 orang. Saya terfikir masa tu, ya Allah, aku ni ustaz, ya Allah, orang kat Malaysia panggil kita ni pendakwah, tapi sampai hari ni kalau bandingkan kita dah umur 40 tahun ni tuan-tuan, dengan orang tu baru masuk Islam 4 tahun, dia dah Islamkan 2,000, kita baru berapa tuan-tuan? Satu pertanyaan yang kita semua kena tanya diri kita. Kita hari ni banyak komplain orang, engkau tak pandai dakwah, kau dakwah tak hikmah. Okey, engkau yang pandai kan? Yang pandai cuba tengok kan, cuba ajak orang macam mana, susah ke tak susah ke kan? Tak buat tak tahu tuan-tuan, buat baru tahu. Susah pun ada, senang pun ada. Allah akan bagi kadang-kala senang, kadang-kala susah. Kita pun kata, ustaz, yalah, binatang tu pun binatang lah, tapi kami ni belum terbuka lagi. Tak terbuka lagi, tak apa. Allah kata, aku nak tunjuk pada kamu, dalam Quran ada cerita jin pula berdakwah. Jin berdakwah tuan-tuan. Sekumpulan jin ni, masa Nabi balik daripada Taif, Nabi singgah di Masjidul Jin. Hari ni kalau kita pergi dekat Mekah tu ada Masjidul Jin tuan-tuan. Dan dalam riwayat menyebut 9 kali Nabi berdakwah kepada kelompok jin tuan-tuan. 9 kali Nabi ada dakwah. Jin ni tuan-tuan, dia mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dengar Nabi sedang baca Quran dalam tahajud. Sedap sangat bacaan Quran Nabi Muhammad SAW ni baca, sangat tertarik. Tiba-tiba dia orang kata, wa iz sarafna ilaika nafaram minal jin yastami'una al-Quran, dalam surah Al-Ahqaf. Allah beritahu, kami hantarkan sekumpulan jin datang mendengar Al-Quran yang dibacakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah cerita gelagat jin tu sekali. Falamma hadaruhu, maka tatkala mereka hadir di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu ansitu, dengar Nabi sampaikan dakwah betul-betul. Bayang hidayat daripada Nabi, pesanan daripada Nabi, dengar baik-baik. Falamma qudiya, tatkala berpisahnya mereka, Nabi ni seorang pendakwah, siapa datang jumpa Nabi balik mesti jadi pendakwah, mesti balik nak jadi pendakwah. Itu sifat Nabi. Dia akan change orang dalam masa beberapa minit. Dia akan rasa, aku balik, aku mesti kena dakwah kaum aku. Jin ni pun jumpa Nabi sekejap je, tak sampai sehari, sekejap je dengar dakwah Nabi. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin, tatkala berpaling mereka balik ke kampung halaman mereka sebagai pendakwah. Bahkan kalimah dakwah mereka pun Allah rakamkan dalam Quran. Qalu ya qaumana ajibu da'i Allah, wahai kaum jin kami, terimalah dai Allah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang menjadi nabi pada kita, yang mendakwahkan kita, mendidik kita. Wa aminu bihi, berimanlah kamu dengannya. Yaghfir lakum min dunubikum, kalau kamu beriman pada Nabi Muhammad, Allah nak ampun seluruh dosa kamu. Wa yujirkum min azabin alim, di hari kiamat Allah selamatkan kamu daripada azab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah, siapa yang tolak dakwah daripada Nabi ini, falaysa bimu'jizin fil ard, dia tak dapat mengalahkan Allah di muka bumi ini. Walaysa lahu min dunillahi awliya, mereka tak ada penolong selain daripada Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Berkat dakwah jin yang berapa orang ni lah, akhirnya jin Islam banyak dalam dunia ni tuan-tuan. Jin Islam ni masuk Islam berkat dakwah Nabi dan berkat dakwah sahabat-sahabat jin. Masya Allah, jin ni banyak juga jin sahabat. Sebab tu tak boleh kata sejahat-jahat manusia sebaik-baik jin. Masya Allah, salah. Jin pun ada sahabat Nabi, mana dia mulia juga. Jin pun ada wali Allah, dia pun mulia juga. Siapa bertakwa, sama ada di jin atau manusia, dia tetap mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai jin yang berdakwah tuan-tuan, Masya Allah. Kawan saya dia ruqyah orang tuan-tuan, ruqyah orang baca 1 jam ayat Quran, jin tu senyum tuan-tuan. Tak rasa apa. Satu jin lain masuk, jin Islam masuk dalam badan orang tu. Dia kata, ustaz, saya tengok ustaz baca ruqyah dah sejam, orang tu tak rasa apa. Kenapa? Dia kata, saya nak beritahu ustaz, ustaz ada kekurangan 5 perkara dalam diri ustaz. Jin dakwah ustaz tu. Allahu Akbar. Betul ke? Tolong beritahu kat saya. Yang pertama dia kata, ustaz, dalam kita nak ruqyah orang ni, kita kena nafikan diri kita sendiri dulu ustaz. Bukan kita yang jampi, Allah yang sembuhkan orang ni. Ustaz jangan rasa ustaz yang bagi.
sembuh orang. Betul lah kan? Yang kedua, Ustaz kena banyak ingat mati, kata jin tu. Sebab kalau peruqyah dia tak ingat mati, ruqyah dia tu tak ada kesan kepada jin. Masya Allah. Jin dakwah orang tu. Yang ketiga dia kata, Ustaz kena kurang cinta dunia. Bila dia cinta dunia, ruqyah kita tak ada kesan. Yang keempat dia kata, Ustaz kena jaga takwa, jaga makan, jangan masuk yang syubhat dalam hati. Ada 5 nasihat dia. Saya lupa yang kelima. Tapi itu anak murid saya cerita kat saya, dia tukang ruqyah. 1 jam saya ruqyah orang tu tak berkesan. Bila saya bawa 5 perkara ni, barulah jin tu keluar. Masya Allah. Rupanya jin pun dia dakwah kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Wah, kita kata belum lagi Ustaz, sikit lagi dan nak terbang dah ni, nak bangun dah ni. Masya Allah. Tiba-tiba tuan-tuan, di zaman Nabi SAW dulu, ada satu orang Badawi datang ke Madinah Al-Munawwarah bawa kumpulan kambing dia. Masya Allah. Bawa kambing dia datang ke Masjid Nabawi. Ini pelik ni, orang datang masjid bawa kambing-kambing sekali ni, bawa biri-biri sekali datang ke masjid. Kamu datang nak buat apa? Saya nak masuk Islam. Nabi tanya, siapa dakwah kamu? Ini saya nak cerita kat Rasulullah ni, sangat luar biasa. Saya punya hari ni, saya punya hidayah ni sangat luar biasa. Nabi kata, tak apa, kita sembahyang zuhur dulu. Lepas zuhur, kamu cerita kat kawan-kawan ni, sahabat-sahabat, pengalaman kamu didakwah oleh siapa? Didakwah oleh serigala. Masya Allah. Manusia didakwah oleh serigala. Allah Ta'ala beritahu, kalau umat Muhammad tak nak buat dakwah, aku boleh gunakan seluruh makhluk ini berdakwah, dan kamu rugi. Bahkan Allah Ta'ala pesan pada para sahabat, wa in tatawallau, kalau kamu berpaling daripada kerja dakwah ini, walaupun kamu dulu pernah jadi singa Allah di muka bumi ini, the lion of desert, kamu adalah singa di padang pasir ni, sahabat Nabi semua digeruni. Tapi kalau sahabat Nabi berpaling meninggalkan kerja dakwah, Allah kata, yastabdil qauman ghairakum, kami ganti kaum yang lebih baik daripada kamu, thumma la yakunu amsalakum, mereka tak akan jadi macam kamu. Allah bagi amaran pada orang Arab, kalau kamu penat berdakwah, nak tinggalkan dakwah, dah tak nak lagi pada Islam, kami boleh ganti umat lain dalam dunia ni banyak lagi. Kami boleh ganti orang Afrika, boleh ganti orang Cina, boleh ganti orang Melayu, boleh ganti orang macam-macam bangsa lagi. Bahkan orang putih pun yang kafir tu pun Allah boleh tukar Islam dia. Sehingga tuan-tuan, pada zaman dulu Mongol yang pernah menawan Baghdad, bunuh orang Islam di Baghdad, akhirnya anak raja Mongol masuk Islam. Akhirnya dia pun menyebarkan dakwah dia tengah-tengah masyarakat Islam. Kalau orang Islam tak nak berdakwah, kami boleh bangkit orang kafir untuk lahirkan keluarga dia seorang pendakwah. Jadi Nabi kata, macam mana ceritanya kan? Kalau orang Perak kata, macam mana ni yuk cerita kamu ni? Dia kata, tadi masa saya tengah bawa kambing saya ke padang pasir, Masya Allah, saya tengah syok bagi makan kambing saya, tengok kambing seronok ni. Tiba-tiba datang serigala, Masya Allah, ditangkap kambing saya, dibawa lari. Saya kata, ini dah kurang ajar. Saya pun pergi kejar, saya rampas balik. Memang dia nak bawa lari kambing tu pun berat kan. Saya tangkap balik, saya rampas balik kambing saya. Alhamdulillah, dia kata. Masa saya rampas tu, serigala tu tengok saya atas bawah. Tengok atas bawah. Maka dia kata, wahai hamba Allah, serigala bercakap dengan bahasa manusia, beraninya kamu rampas rezeki yang Allah takdirkan untuk aku pada hari ini. Arab Badui itu panjang muka serigala. Aku nak tanya engkau ni serigala ke manusia? Kata, aku serigala. Tapi macam mana awak boleh cakap bahasa manusia ni? Macam saya lah pergi Mekah, tuan-tuan, kita cakap bahasa Bangla dengan orang Bangladesh, tuan-tuan. Orang Bangladesh tengok kita atas bawah, are you Bengali? No. Habis itu Pakistan? No. आप कहाँ से हैं? मैं मलेशिया से हूँ. Macam mana orang Malaysia boleh cakap Bangla, macam mana boleh cakap Urdu? Urdu कैसे मालूम है kan? लगते का आप कहीं पाकिस्तान क्या होगा kan? अल्हम्दुलिल्लाह हमने माशाअल्लाह 5 साल पढ़ा है उधर मदरसा में. इसलिए अभी पता चल गया है kan? Dia dengar kita cakap bahasa dia, best selalu seronok dia.
terus jadi kawan. Tak payah bayar, taksi tak payah bayar. Terus free tuan-tuan. Kita bila kita pandai cakap bahasa orang ni, orang tu terus rasa geng kita. Bangga sebab tak pernah ada orang belajar bahasa Bangla, tiba-tiba ada juga orang Malaysia nak belajar bahasa Bangla. Masya-Allah. Maka tadi orang Arab tu dipening, dia kata macam mana, how can you bercakap bahasa Melayu, bahasa manusia ni? Dia cakap, awak hairan dengan saya pula hairan dengan kamu ni. Serigala cakap, apa pasal? Nabi akhir zaman dah muncul dekat Madinah, engkau sibuk bela kambing kat sini buat apa? Serigala marah kat orang tu. Dengan kata-kata serigala, pum, terus masuk hati dia. Aku ni tak jadilah bela kambing ni. Aku kena pergi Madinah, cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, siapa yang ajak kamu masuk Islam? Serigala, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dah tunjuk, kalau manusia tak nak berdakwah, kami boleh lantik, kami boleh bagi segala sesuatu, boleh bercakap. Sampai tahap satu hari ulama kata bila dakwah dah tersebar ke seluruh dunia, sampai tak boleh nak lari dah. Anak Abu Jahal dilari masuk dalam kapal nak pergi ke Yaman. Dia kata, aku lebih rela mati di Yaman daripada aku masuk Islam. Islam dah mengepung. Sampai tahap ada kalanya tuan-tuan, tadi artis-artis baru sembang dengan kita dekat Malacca Mall tuan-tuan, ramai artis hijrah. Dia kata, kami ni dapat hidayah sebab kami dah dikepung oleh hidayah. Kami dah tak boleh lari, dah pergi sini hidayah, pergi sini hidayah, pergi sini hidayah. Orang dakwah ada di mana-mana. Zaman Nabi, anak Abu Jahal tu dia masuk dalam kapal nak lari pada Islam, nak lari pada dakwah tuan-tuan. Tiba-tiba kapal berombak. Masya Allah, nak karam dah. Dia kata, wahai kelasi kapal, tolong ajar aku doa mantra untuk aku selamat daripada bala pada hari ini. Kata kelasi kapal, satu doa yang kamu kena baca, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu doa yang paling terbaik kamu nak baca. Allahu Akbar. Kata anak Abu Jahal, aku lari jauh-jauh, tinggal bini aku tadi daripada Mekah, aku nak lari ke Yaman sebab aku nak lari pada kalimah ni lah. Tiba-tiba dalam kapal pun ada orang talkinkan kalimah ni. Mana lagi aku nak lari? Balik semula lah ke Mekah macam ni. Balik semula tuan-tuan. Akhirnya masuk Islam anak Abu Jahal. Nabi berdakwah sampai orang tak nak pada Islam pun masuk Islam. Hindun bersumpah tak nak masuk Islam, akhirnya masuk Islam. Orang tanya dia, kaif, macam mana boleh masuk Islam? Dulu kamu bersumpah tak nak masuk Islam. Dia kata, wallahi aku bukan masuk Islam, Islam telah masuk ke dalam aku. Itu dakwah zaman Nabi tuan-tuan. Kita hari ini tinggalkan dakwah sampai orang Islam keluar daripada Islam. Jangan kata orang kafir nak masuk Islam. Bila orang Islam tinggalkan dakwah, ulama kata keluar daripada rumah orang Islam, yakhruju min baitil muwahhidin al-mulhidin. Orang yang ingkar pada Allah, yang tak mengaku Tuhan, etis, lahir daripada rumah orang Islam yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Ayah ustaz, ayah tok imam, anak, Masya Allah, hari ini kita banyak dengar anak murtad daripada Islam tuan-tuan. Kenapa? Tinggalkan dakwah. Dakwah tak boleh ditinggalkan. Sebab tu azan mesti berkumandang 5 kali sehari. Azan di dakwah yang sempurna. Tetapi kalau kita istiqamah menjalankan dakwah, saya khuruju min buyutil mulhidin al-muhidin, akan lahir daripada rumah orang yang mengingkari Tuhan, yang tak percaya Tuhan, daripada etis tuan-tuan, lahir anak-anak yang beriman pada Allah SWT. Tuan-tuan tak percaya, pergi ke Eropah, pergi ke Jepun. Daripada rumah penyembah berhala lahirnya anak-anak yang beriman pada Allah SWT. Lahir hafiz Quran. Zaman kami belajar dulu tuan-tuan, berapa banyak orang putih baru masuk Islam. Ayah dia Kristian, ayah dia tak beriman pada Allah. Dia adalah anak yang alim, satu orang yang sangat hebat ilmunya, Masya Allah, berkat dakwah tuan-tuan. Akhir sekali tuan-tuan, saya nak share satu cerita tuan-tuan, Masya Allah. Sampai tahap di zaman Nabi, hidayah dah terlalu tersebar, bukan manusia lagi berdakwah, bukan binatang lagi berdakwah. Tiba satu hari berhala pun berdakwah. Itu memang dah sampai tahap cukup tinggi sangat dah. Tahap keimanan, tahap dakwah, pengorbanan sahabat Nabi telah sampai ke tahap yang sangat tinggi, sampai Allah gerakkan berhala. Satu hari dalam riwayat menyebut, satu orang lelaki daripada kabilah Bani Sulaim, dia masuk ke kuil dia tuan-tuan, tempat ibadat dia ni, nak sembah patung. Masya Allah, pagi itu dengan mood yang sangat tinggi nak sembah patung. Tiba-tiba Masya Allah,
patung ni memang tak ada nyawa pun tuan-tuan. Yang duduk belakang patung tu jin, dan jin tu pun dah masuk Islam. Jadi akhirnya jin tu menyamar jadi patung. Dia kata, "Hei si fulan." Ya, dia kata, "Kamu datang buat apa?" "Aku nak sembah kamu lah sebagai Tuhan aku." Sekarang ni Tuhan bagi arahan. Dengar sini baik-baik. "Qul qabilati min Sulaimi kulliha." Sampaikan pesanan daripada Tuhan kepada seluruh kabilah Bani Sulaim. Aku wakilkan kamu ya. Sampaikan kepada semua kabilah kamu. "Halakal anis wa 'asha ahlul masjidi." Zaman berhala telah berlalu dan hiduplah ahli masjid. Sampaikan berita ini kepada semua penyembah-penyembah berhala. Berhala dah habis. Sekarang zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Islam, zaman hidayat, zaman rahmat, zaman kebaikan, zaman cahaya telah datang. Akhirnya tuan-tuan, seluruh kabilah Bani Sulaim memeluk agama Islam berkat dakwah daripada berhala yang ada di kampung mereka. Masya Allah. Ini zaman Nabi, kekuatan umat akhir zaman ni tuan-tuan. Sebab itulah hari ni Allah Ta'ala pilih kita. Umat akhir zaman ni adalah umat yang khusus dilahirkan untuk berdakwah. Bila kita berdakwah tuan-tuan, segala kemuliaan Allah bagi kepada kita, dan bila kita tinggalkan dakwah, segala kehinaan datang pada diri kita. Sebab itu ulama kata, artis berdakwah artis mulia, pemimpin berdakwah pemimpin akan jadi orang hebat. Kita orang biasa berdakwah, kita pun akan jadi hebat. Bilal pun tak pernah faham kenapa dia jadi Bilal. Dulu dia siapa-siapa, tak ada siapa kenal Bilal. Tetapi berkat dakwah tuan-tuan, Allah angkat martabat Bilal. Sampai pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi dengar bunyi tapak kaki Bilal mendahului perjalanan Nabi masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itulah hari ini tuan-tuan yang mulia, kita kena mula menanam keazaman. Pagi-pagi tuan-tuan pergi ke ofis, pergilah, tak larang pun. Tapi pergi ke ofis bukan niat nak cari rezeki, niat nak berdakwah, insya-Allah taala. Bila kita niat nak berdakwah, mesti Allah hantar seorang. Dia panggil kita ustaz pula tuan-tuan. Dia panggil tuan-tuan ustaz, dia tengok kita pakai kepiah. Bolehlah saya nak kongsi pengalaman saya ni, saya menghadapi banyak masalah. Dakwah ni senang tuan-tuan. Mana ada susah? Senang sangat. Kalau orang tu ada masalah, confirm kita boleh tackle dia selalu dah tuan-tuan. Masya Allah. Dia cerita saya ada masalah rumah tangga. Masya Allah. Okey, boleh, mari sini, saya nak dengar. Ada masalah rumah tangga, ada masalah bisnes, ada masalah itu gini, macam-macam cerita. Masya Allah. Ulama kata, Maulana Ilyas rahmatullah alaih ni, satu orang ulama dalam dakwah ni tuan-tuan, dia ni apa pun masalah, penyelesaian dia keluarlah ke jalan Allah Ta'ala. Apa pun masalah, aku ajak kamu keluar jalan Allah Ta'ala. Dan kebanyakan orang yang keluar jalan Allah ni, segala masalah mereka Allah selesaikan. Tengah keluar, sebelum keluar, balik keluar, masalah diselesaikan. Saya banyak jumpa kawan-kawan yang menghadapi masalah rumah tangga, dah sampai ke mahkamah. Ada yang sampai isteri pukul sampai berdarah-darah muka dia. Jumpa saya, ustaz, hati saya dah remuk ustaz kena pukul dengan bini. Ada ke peluang nak berbaik semula dengan isteri? Saya kata 200% boleh baik semula. Tapi syaratnya abang kena baiki diri, kena taubat, kena bagi masa sekurang-kurangnya 3 hari di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi betulkan hubungan kita dengan Allah. Saya kata abang umpama kipas, Masya Allah. Isteri abang seperti suis lampu. Kipas ni kita tengok, kita ragu tak dari segi kualiti dia. Made in Japan, Panasonic. Kualiti tak? Barang baik kan? Suis lampu tu ada cap sirip tuan-tuan. Okey ke tak okey? Tapi kenapa kita tekan suis lampu tu, lampu kipas tak menyala, lampu tak hidup? Hari ini kita beriman pada Allah, kita ada harta, kita ada macam-macam, semua benda kita ada. Tapi kenapa kita tak bahagia? Cuba cari bahagia. Saya buat macam-macam dah ustaz. Sewa hotel paling mahal nak dapat kasih sayang macam dulu-dulu balik. Tapi makin buat makin bermasalah. Bawa isteri pergi Mekah, bergaduh juga kat Mekah. Apa lagi yang perlu kami buat? Saya kata satu je bang. Sebenarnya kita dengan isteri kita ni, pasangan kita adalah cermin kepada amalan kita bang. Isteri adalah cermin kepada suami, dan suami adalah cermin kepada isteri. Kalau abang tengok isteri abang rasa tak seronok mata tengok, sakit mata, sebenarnya Allah juga sakit mata tengok kamu.
Kalau isteri tengok suami serabut, sebenarnya Allah pun serabut tengok kita, Masya Allah. Jadi cara nak baikkan suami isteri, kita kena perbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah berjanji dalam hadis Nabi, man aslaha fima bainahu wa bainallah, siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, aslahallahu fima bainahu wa bain khalqi, Allah sendiri akan memperbaiki hubungan dengan makhluk. Hubungan dengan makhluk jangan fikir macam mana nak baik isteri, macam mana nak baik dengan anak, tak payah fikir. Abang baiki diri abang je. Abang taubat sungguh-sungguh, jaga tahajud, baca balik Quran, sembahyang balik, jaga sembahyang 5 waktu. Nanti bila sampai masanya, abang tak payah call isteri abang sendiri akan call, kata sayang rindu pada abang. Satu orang tu dia kata, tak apa Ustaz, saya jumpa 2 orang sahabat, dia berjalan kaki keluar daripada Kuala Lumpur, tuan-tuan, jalan kaki ke Melaka, tuan-tuan, daripada Kuala Lumpur. Pernah dengar tak cerita macam ni, tuan-tuan? Sedih sangat dengan masalah rumah tangga yang telah hancur. Padahal satu orang yang sangat terpelajar, satu orang yang punya pangkat yang tinggi, datuk, keluar daripada rumah jalan kaki pakai tongkat pergi Melaka, tuan-tuan. Kenapa? Ada masalah rumah tangga, isteri halau daripada rumah. Pula dah. Masya Allah. Jadi sahabat dia call saya, Ustaz tolong selamatkan kawan kami. Saya pun pergi, sampai di Melaka, saya kata tuan boleh datang ke tempat saya? Boleh. Ustaz tolonglah, kami sayang isteri kami Ustaz. Saya kata saya boleh tolong. Berapa cas ni Ustaz? Mana pula ada cas. Abang datang ke tahfiz saya, duduk tempat saya layan abang, bagi makan free, dan saya nak selesaikan masalah abang. Boleh ke Ustaz? Boleh, insyaAllah. Saya pun sampai kat tahfiz saya kata, abang duduk 3 hari kat sini, jangan fikir apa-apa, taubat sungguh-sungguh pada Allah, minta ampun, menangis pada Allah, doa sungguh-sungguh. Nanti automatik isteri abang Allah Ta'ala akan paling, di saat abang bertaubat di sini, isteri abang di rumah pun bertaubat. Dibuat, tuan-tuan. Seorang yakin, seorang tak yakin. Hak seorang tu, tuan-tuan, belum masuk malam kedua, Maulana, betul lah Maulana, ini isteri saya WhatsApp saya lah Maulana, abang I love you, abang balik sekarang, anak kita rindukan abang. Allahu Akbar. Saya kata bang, abang cash bang kan, abang fix dia punya wayar dia, sekarang abang tekan dia punya switch, terus menyala. Masya Allah. Dulu tak nyala. Sebab apa? Hubungan dengan Allah ada masalah. Macam mana nak baiki hubungan dengan Allah? Kita kena dakwah manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi saya nak kongsi, tapi cukuplah malam ni, insya-Allah. Kan, sekurang-kurangnya kita dapat keyakinan, insya-Allah Taala. Marilah sama-sama kita menanam keazaman. Mulai daripada hari ini, saya tak akan mati melainkan saya jadi pendakwah. Sebelum saya mati, saya azam nak Islamkan ribu-ribu orang yang bukan Islam. Dan sekurang-kurangnya kalau tak mampu nak berdakwah pada orang bukan Islam, kita cari orang Islam yang jauh daripada Allah, dekatkan dia kepada Allah, kembali dan ke dia kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah juga kasih dan sayang kepada kita. Boleh semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita pada malam ini. Mohon ampun dan maaf ada yang kata ada terkasar bahasa, terlanjur bicara. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Insya-Allah untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan semua, di seluruh Malaysia sekarang tak lama lagi akan diadakan istimak perhimpunan atas maksud dakwah nak menyebarkan kalimah la ilaha illallah ke seluruh dunia. Dan daripada perhimpunan ini akan dibentuk jemaah-jemaah untuk dihantar ke seluruh dunia, insya-Allah. Saya tak tahu di Putrajaya berapa tarikhnya, tetapi sama-sama kita azam, bukan sekadar untuk kita, masya-Allah ada tarikh dia, nanti kita jemput tuan-tuan berkumpul. Sebenarnya kita bagi nama ni tuan-tuan, masya-Allah, Istimak Induk Putrajaya pada tanggal 17-18 September di Masjid At-Taqwa, Banting, Selangor. Bermula daripada asar isyak pada hari Sabtu, subuh sampai isyak pada hari Ahad. InsyaAllah tuan-tuan boleh hubungilah sahabat-sahabat kita di sini. InsyaAllah dakwah ni pun macam ilmu lain juga, kena mengaji tuan-tuan. Kan? Nampak dakwah ni mudah macam kita sebut tadi, orang buta pun boleh berdakwah, orang bisu pun boleh berdakwah. Tetapi nak berdakwah cara Rasulullah SAW ni, adab dia, tertib dia tuan-tuan, kita kena mengaji dan kena melapangkan masa. Nak jadi doktor pun 8 tahun, nak jadi engineer pun 4 tahun masuk universiti, nak jadi seorang pendakwah seumur hidup yang profesional tuan-tuan, kita pun kena lapangkan masa, bermula 3 hari, 40 hari dan 4 bulan. Saya pun sekarang tengah melapangkan masa 40 hari di kawasan Kajang. Masya Allah, kami pun akan adakan istimak pada tanggal 16-17 hari bulan. Jadi insya-Allah Taala tuan-tuan boleh hadir, dengar aja kan, bukan nak suruh buat benda pun, dengar dulu. Sekurang-kurangnya mendengar dulu,
benda yang baik kita ambil, benda yang tak baik kita buang jauh-jauh, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyya wa la mahruma bimannika wa fadlika wa karamika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hali wal ma'ali innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, ampunkanlah dosa anak isteri kami, ya Allah, ampunlah dosa ibu bapa kami, ya Allah, ampunlah dosa seluruh umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Umat ini disayangi oleh Nabi kami, ya Allah. Nabi kami merindukan kami, ya Allah, dan kami juga merindukan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Sepanjang malam Nabi kami menangis untuk kami, ya Allah. Sepanjang malam Nabi mendoakan keampunan untuk kami, ya Allah. Sepanjang malam Nabi mendoakan hidayah untuk kami, ya Allah. Nabi kamilah orang yang paling nak kebaikan untuk kami, ya Allah. Nabi kamilah orang yang paling tak nak keburukan menimpa kami, ya Allah. Oleh kerana itu Nabi kami telah korban segala-galanya untuk kami, ya Allah. Sedangkan kami belum lahir lagi, ya Allah. Nabi dah minta macam-macam untuk kami, ya Allah. Hari ini kami lahir ke dunia, ya Allah. Segala nikmat yang ada pada kami, ya Allah, nikmat iman dan Islam, ya Allah, adalah berkat daripada doa Nabi kami untuk kami, ya Allah. Maka kerana itu, ya Allah, sebagai umat yang tak pernah berjumpa dengan Nabi, ya Allah, kami semua berazam, ya Allah, untuk teruskan kerja dakwah Nabi kami, ya Allah, untuk terus menyambung perjuangan Nabi kami, ya Allah, untuk sebarkan Islam ke seluruh dunia, ya Allah, untuk sebarkan kalimah la ilaha illallah ke seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, pilihlah kami, ya Allah, terimalah kami, ya Allah, bukakan pintu hati kami, ya Allah, berilah taufik hidayah pada kami, ya Allah, berilah kekuatan pada kami, ya Allah, kekuatan pada anak isteri kami, ya Allah, kekuatan pada seluruh umat, ya Allah, alim ulama, ya Allah, kepada orang awam, ya Allah, di kalangan umat ini, ya Allah, untuk bangkit menjalankan dakwah, ya Allah, sebagaimana pada zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Pada zaman Nabi, ya Allah, seluruh golongan berdakwah, ya Allah, orang alim, orang jahil, ya Allah, lelaki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, ya Allah, semuanya telah buat keputusan untuk jadikan diri, masa, harta mereka untuk agama-Mu, ya Allah. Dan Engkau telah muliakan mereka, ya Allah, kuburan mereka sebagai saksi, ya Allah. Mereka telah betul-betul mengikhlaskan amanah agama hati mereka untuk agama-Mu, ya Allah, sehingga kubur mereka di seluruh dunia, ya Allah. Sahabat Nabi Abu Ayyub di Turki, ya Allah, sahabat Nabi Umar bin Al-As radhiyallahu anhu di Mesir, ya Allah, Abu Ubaidah bin Jarrah kuburnya masya-Allah di Jordan, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Sayyidina Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu kuburnya, ya Allah, di Damsyik, ya Allah. Sayyidatina Ummu Haram radhiyallahu anha kuburnya, ya Allah, di Cyprus, ya Allah. Sahabat Nabi telah menunjukkan bukti kepada kami, ya Allah, umat akhir zaman, betapa mereka telah menyempurnakan tanggungjawab untuk agama-Mu, ya Allah. Mereka telah menunaikan amanah yang mereka terima daripada Nabi, ya Allah. Kami juga menerima amanah yang sama, ya Allah. Berilah kekuatan pada kami, ya Allah. Pilihlah kami, anak isteri kami, ya Allah, adik-beradik kami, ya Allah, jiran tetangga kami, ya Allah, orang yang kami kasih, orang yang kami sayang, ya Allah. Bangkitkan kami berdakwah di akhir zaman, ya Allah. Berkat kami buat kerja dakwah, ya Allah. Banyak kebaikan yang akan kami dapat, ya Allah. Banyak keburukan yang dapat dihindarkan daripada diri kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, mudah-mudahan Kau istiqamahkan kami, ya Allah. Kekalkan hidayah Nabi kami, ya Allah. Kekalkan hidayah Nabi anak isteri kami, ya Allah. Kekalkan hidayah Nabi umat ini, ya Allah, sampai ke hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah majlis kami pada malam ini, ya Allah. Berilah kekuatan pada kami, ya Allah. Berilah keinsafan pada kami, ya Allah, untuk kami segera bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Sesungguhnya, ya Allah, kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami mohon keampunan pada-Mu, ya Allah. Kami mengakui kesilapan dan kesalahan kami, ya Allah. Terimalah kami, ya Allah. Terimalah kami, ya Allah. Terimalah kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala ala khair khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qul Allahu minkum.